Sini buat apa? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuhan, Tuan Majelis yang dirahmati Ustaz Datuk Muhammad Karim Ilyas, barisan kepimpinan, pegawai muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini dalam puasa kita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriktikaf berkumpul di rumah Allah ini di Masjid Kampung Bubuk. Alhamdulillah dengan kehadiran ramai jemaah pada malam ini, insyaallah moga-moga yang menjadi satu motivasi bagi kita untuk kita teruskan kehidupan sebagai Islam, sebagai Muslim di muka bumi ini, insyaallah. Jemaah yang mana ada kita ajak depan sini bagi peluang kepada jemaah untuk yang datang kemudian, insyaallah. Jadi sebelum kita memulakan majlis ceramah pada hari ini, izinkan saya untuk jemput kita ada simbolik penyerahan Al-Quran daripada mana holding jemput saudara ahli untuk menyampaikan Al-Quran kepada pengurus Masjid Al-Quran Bubuk. Difahamkan mana holding ini telah menyumbang sebanyak 150 buah Al-Quran untuk diwakafkan kepada penduduk Kampung Majapahit, insyaAllah. Terima kasih. Jadi untuk seterusnya tanpa akan bicara mengajarkan kalam, saya dengan ini menyerahkan sepenuhnya berkas kepada Al-Fadhil Datuk untuk menyampaikan ceramah kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa karya, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sembahyang, kita menyebut perkataan yang pertama ialah lafaz yang rukun, Allahu Akbar. Namanya ialah takbiratul ihram. Mengangkat takbir, yang mana bila mengangkat takbir ianya mengharamkan sesuatu yang halal sebelum daripada mengangkat takbir. Makan itu halal. Bila dah angkat takbir, maka tak boleh makan dah. Batal sembahyang kalau tengah sembahyang makan. Itu nama dia takbiratul ihram. Bercakap-cakap tu halal, tetapi bila dah sembahyang haram cakap benda yang bukan bacaan di dalam sembahyang. Itu nama dia takbiratul ihram.
Sebelum sembahyang halal bergerak-gerak, tapi bila dah sembahyang takbir kau dah angkat, pergerakan kau tak boleh buat kau suka hati, melainkan perbuatan yang ada yang telah ditetapkan di dalam ibadah sembahyang. Jadi itu maknanya takbiratul ihram, mengangkat takbir yang menandakan berlakunya perkara-perkara yang diharamkan dilakukan ketika berada di dalam solat. Begitu jugalah dengan pakaian ihram, Masjidil Haram dan sebagainya. Bukan masjid itu haram. Ni duk faham lah nak ke mana Masjidil Haram. Pergi buat apa masjid tu kan haram. Bukan masjid tu haram. Jadi kena beza tu, tuan-tuan kena faham. Ada benda-benda yang dihormati di dalam Masjidil Haram yang ada hukum-hukumnya. Sebab ada orang tak faham. Dulu saya buat kursus sembahyang, ada orang tanya, Ustaz, Allah ada sami ke? Saya kata, Allah mana ada sami? Tu kita sembahyang tu sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Dia kata Allah ada sami. Dah, bukan sami, sami'a. Sami'a tu makna mendengar. Sami Allah, bunyi di dalam ni, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Bukan maknanya Allah ada sami. Jadi selama ni dia duk faham sami Allah, sami Allah. Bukan sami Allah, sami Allah. Baik, takbir itu lafaznya Allahu Akbar, bunyinya takbir. Bila kita sebut Allahu Akbar, ada pula pergerakan dia. Yang tadi lafaz, pergerakan dia macam ni, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, masa angkat takbir, tangan tu janganlah macam-macam pula duk angkat tu. Jangan pula Allah banyak kali tu. Okey, ada yang pi raub orang sebelah dia, Allah. Tu nama dia raub. Dengan kita mengikut sekali dalam takbir dah. Ada yang tak dapat Allah tak dapat. Seksa. Jadi kalau abang-abang jumpa orang macam tu, tampak atas belakang dia boh sedah, bagi Allahu Akbar, dapat pun susah sangat nak masuk. Perkataan dan perbuatan itu kalau tuan-tuan tengok, secara tak langsung menunjukkan penyerahan diri kita kepada Allah yang Maha Besar. Cuba tuan-tuan tengok dalam filem gerak khas ke apa benda kan. Jangan bergerak, serahkan diri anda. Jarang bila kita kata menyerah. Pernah tuan-tuan tengok cerita gerak khas orang perompak tu tangan? Tak ada. Sampai di luar sembahyang, kalau siapa yang menyerah, angkat tangan. Nampak menyerah. Sebab itu bila kita sembahyang, kita angkat tangan. Allah Maha Besar, aku serahkan diri aku pada Engkau ya Allah. Kalaupun dalam sembahyang belum lagi kita menyerahkan diri kita pada Allah, hati kita tak tahu pergi ke mana, badan saja dalam masjid tapi hati gegar waganza, tak mau dia. Allahu Akbar. Macam mana boleh kalah 3-1 padahal ada pun 10 orang. Allahu Akbar kabira wala. Lu boleh duk teringat bola entah. La ilaha illallah. Bukan orang sini lah. Orang sini menang lawan 10 orang lah. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Maha Besar dalam takbiratul ihram. Dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian perkataan yang pertama selepas daripada angkat takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian bila datang hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai nak melontar syaitan, nak melontar di jamrah pun, Bismillahi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Persoalan dia, berapa ramai yang perasan Allah tu Maha Besar?
Berapa ramai yang insaf bahawa Allah tu maha besar. Dia tak rasa pun Allah tu maha besar. Bila dia tak rasa Allah maha besar, sebab tu dia tak rasa nak sembahyang. Dia rasa dia yang besar. Dia tak rasa Allah tu maha besar, sebab tu dia tak nak bayar zakat. Sebab dia kata zakat ni apa pula, kita kerja terus senang bayar zakat kat dia. Dia lagu tu. Sebab tu dia tak rasa Allah tu besar. Pasal apa? Dia tak ada keinginan nak tutup aurat. Dia tak rasa dia akan berhadapan dengan sesuatu yang maha besar di hari kiamat kelak. Kalau kau tak rasa pun bahawa Allah maha besar di dunia, tapi kau akan pasti berjumpa dengan Allah yang maha besar itu, kau nak jawab apa? Maka nak lihat Allah besar mana, Ustaz? Saya tak pernah tengok Allah. Saya pernah tengok Ustaz bangunan paling tinggi di dunia, besar 6 harakat. Saya pergi Ustaz Batu, Ustaz, saya pergi tengok dekat penuh dekat Batu tu, nampak Ustaz dekat JT Pulau Pinang, besar. Apa dia? Ferry. Nak kata besar tu 6 harakat, kalau boleh lebih besar. Tengok ulang pun sebut 3 kali, yang amat besar tu dia. Seluruh dunia terkejut, besar mana yang amat ni? Kita selalu menggambarkan Allah maha besar, Allah maha besar, tapi kita tak pernah rasa Allah tu besar. Kononnya sebab kita tak nampak Allah yang maha besar. Sebab itu banyak orang dalam dunia ni, dia tak beriman kepada Allah sebab dia tak nampak Allah. Dia tak nampak Tuhan. Jadi dia nak sembah apa? Dia tak nampak Tuhan. Maka bila tak nampak, dia mula mencipta Tuhan. Mereka bentuk Tuhan, mengukir Tuhan. Dia ambil seketul batu, ambil pahat, dia pun lokeh, ukir jadi patung. Bila jadi patung, mata dia besar, gigi taring, tangan pula 8. Dia kata takutnya aku sembah lah. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab apa yang dia buat? Sebab dia nak nampak Tuhan. Kalau tak nampak, aku tak percaya tu yang bubuh kat tiang, kat pokok tu. Lepas subuh pakai kasut kayu, ambil colok, kasih ontong, ini Ali kasih ontong. Pukul 7 dah sembah dah. Pukul 7 1 minit datang Tok Lebay pada masjid. Hanya gula 2 kilo, tepung 4 kilo. Banyak mustajab pun dia kata. Tuan-tuan faham tak? Dia minta doa pukul 7, kasih ontong ini Halim meniaga. Pukul 7 2 minit Tok Lebay pergi beli kat dia. Dia pergi balik kat tokong, thank you sungguh cepat, mustajab pun dia kata. Sebenarnya kita yang menjadikan mereka yakin dengan sembahan mereka. Padahal benda tu tak ada apa pun boleh tolong. Tapi pasal kita duk tolong mereka, lama-lama mereka percaya. Tuan-tuan yang saya hormati, datang satu orang, dia kata, Ustaz, saya datang sebab saya tengok Ustaz dalam YouTube, dalam Facebook. So saya datang daripada Dubai sebab saya nak tengok Ustaz. Dan bila saya sampai di sini, saya nampak Ustaz. So saya percaya Ustaz ada, sebab daripada YouTube saya nampak, dan sekarang depan mata saya nampak Ustaz. Okey, soalan saya, Allah ada tak Ustaz? Ada. Kalau Allah ada, boleh saya tengok? Saya nampak Ustaz dan sekarang saya jumpa Ustaz ada, maknanya Ustaz ada. Ustaz kata Allah ada, so saya nak tengok mana dia Allah. Kalau dia ada, mesti nampak. Mana dia Allah, saya nak tengok. Orang Melayu kita, saya kata, kok main jauh-jauh ni kalau tak dahaga ke no? Dahaga juga. Naik apa mai? Naik taksi jauh. Macam ni lah kak, minum air dah. Dia pun minum, ngong minum. Dah habis dah dahaga, dah hilang lah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dah. Jadi tadi akak kata akak dahaga kan? Ya. Boleh tunjuk kat saya mana dia dahaga?
Dia kata, apa pula nak tunjuk? Mana nampak? Tadi akak cakap setiap benda yang ada mesti nampak. Dahaga ada? Ada? Mesti nampak. Mai saya tunjuk. Mai saya nak pegang. Mana nampak ustaz ni? Tadi akak cakap kalau Allah tu ada mesti nampak. Akak kata dahaga tu ada. Mana dia? Mai saya tengok. Ada benda yang ada dan kita nampak, kita pegang, kita rasa ke? Oi, ada benda yang ada kita tak nampak tapi kita rasa dia ada. Bukti dia ada. Apa dia? Dahaga yang kak rasa tadi. Kak rasa dahaga, tapi kak tak boleh pegang, kak tak nampak, kak tak boleh. Tapi kak boleh rasa ada. Kenapa Allah bukan macam saya? Kenapa Allah bukan macam kakak? Boleh nampak, boleh pegang, boleh nampak, boleh pegang. Sebab kalau macam saya, kalau macam akak, macam Pak Lemah, macam Haji Dolah, macam Haji Gaya, boleh nampak nu Haji Harul Gaya, nu Haji Mat, nu Pak Bidin, nu Pak Mat Tempe. Kalau Allah nampak tu Allah tu bukan Allah kau, itu makhluk. Sebab makhluk dah sama dengan Allah, Allah dah sama makhluk. Allah tak boleh sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tak boleh sama langsung dalam apa benda pun. Sebab tu kita tak boleh kata Allah duduk bersila di langit, Allah duduk atas arash. Tak boleh sebut. Dia tak sama dengan kita. Bila tak sama dengan kita, bila Allah kata summa stawa 'alal arsh, kemudian dia bersemayam di atas arash, bukan maknanya duduk sila atas kita macam duduk atas mimbar, duduk cokong, duduk tengok makan sup, yang ni makan tom yam, yang ni tidur. Tuan-tuan ingat Tuhan macam tu ke? Saya kata kalau Tuhan macam tu kak, dia dah jadi macam kita. Nampak Allah tu Allah. Tu bukan Allah kak. Allah bukan macam itu. Dia tak boleh sama dengan kita. Kalau dia sama dengan kita, maknanya dia dah jadi makhluk. Sebab Allah kata dia tidak sama dengan makhluk. Kak boleh faham? Kak boleh faham. Jadi macam mana nak rasa Allah tu maha besar? Tak usah kaji lah Allah duduk mana. Hang kaji bumi sudah. Hang kaji ciptaan Allah. Hang kaji semua benda yang Allah Ta'ala cipta di dunia ni. Allah Ta'ala sebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Buka ayat-ayat itu. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Yasin tu tuan-tuan penuh dengan Allah sebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Engkau pergi di laut, engkau jumpa. Engkau pergi di langit, engkau jumpa. Engkau pergi di darat, engkau jumpa. Malah pada diri engkau sendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya duduk tengok dekat luar tadi tuan-tuan, ada kak kita ke abang kita duduk menega air balang. Tu air balang mana dia tepi tu. Air Milo. Sebut-sebut Milo ais telan liak tu. Rasa ada harga kan. Dia turun dalam ni minta Milo ais. Habis bayar isyak sekali lagi habis. Kita beli seorang sebungkus. Cubalah dia jual tu. Ais mani. Milo ais sebelah balang tu mani ais. Agak-agak laku lah makcik tu. Ni ayak apa makcik? Ni ayak mani. Jangan makcik ulang balik. Ayak mani. Ulang balik makcik. Hang pekak ke bodoh? Ayak mani. Agak-agak tuan-tuan nak minum ayak. Tobat lahum lah. Beli pun tak. Rasa-rasa makcik dengan makcik-makcik tu kita terajang sekali tuan-tuan. Hang tak ada ayak lain ke hang nak jual? Amboi bongkaknya. Hang lupa hang buat asal pada mani. Hang siapa? Ulama air mani. Hang siapa? Tok Imam air mani. Hang siapa? Ustaz air mani. Hang siapa? Perdana Menteri air mani. Anda sombong apa? Hang siapa? Saya yang berhormat 5 penggal air mani. Allah ulang ayat mani ni tuan-tuan. Air mani ni berulang-ulang dalam Quran. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alna sami'an basira. Faja'alnahu sami'an basira. Min nutfatin, daripada nutfah kamu dijadikan. Adam daripada tanah, kita daripada air benih tadi. Kenapa diulang benih berkali? Sebab orang nak diberi peringat oleh Allah. Kamu ni asal daripada ayak mani. Hina. Orang tak mau. Hina ni bukan najis. Orang tak mau. Orang tak mau kan?
Bukan maknanya najis. Kalau najis, air mani najis, kita pun najis. Dah dia tanya pula, ustaz, kalau air mani tu tak najis, boleh tak kita ambil wuduk ke apa ke? Saya kata hang kumpul dulu 2 kolah, lepas tu hang telefon saya, InsyaAllah saya bagi jawapan. Bila nak cukup 2 kolah, mana saya tahu. Hang tanya soalan tak bertadung dengan kita. Ustaz, kalau kita pergi ini apa nama bulan, kita nak tengok kiblat tu macam mana, ustaz? Abang pergi ke bulan tu, lepas tu telefon saya. Duduk di rumah pun tak sembahyang, nak tanya kiblat di bulan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala ni dia jadikan seluruh alam ni untuk tuan-tuan, untuk kita semua nampak Allah Maha Besar. Tengok di langit, tak ada tiang, tapi tak pernah runtuh. Macam mana Allah buat langit tak ada tiang? Masjid kita cuba tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 14 tiang. Lebih kurang. Baru tahu lah, aku duduk main tiap-tiap malam, aku pun tak tahu lah. Sebab ustaz tolong kira. Tak ada tiang-tiang 15 tiang, 14 tiang ni tuan-tuan. Ban. Tambah menara duduk di tengah pula. Kita punya apa nama tu, luar lopong angin tu. Tak ada tiang ni tuan-tuan. Reban surau kita ni, masjid kita. Tapi langit tak pernah reban. Langit ke hebat? Yang mencipta langit tu hebat. Yang mencipta langit itulah yang hebat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Khalaqas samawat bighairi imad. Dijadikan langit-langit tanpa ada tiang. Sebatang pun tak ada. Bayangkan tuan-tuan, kalau langit ada tiang, macam mana kita nak berjalan? Pramugari tak duduk cakap 24 jam. Dia minta kepada semua penumpang sila berada di tempat duduk masing-masing. Kita akan mengelak daripada laluan langit sekarang. Oh, tapi hari ni tuan-tuan naiklah ke Baitul Terbang, lena pergi ke Mekah. Lena, so kata Jeddah 8 jam lena ya tuan. Allah Ta'ala bagi dekat kita, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Jalan kamu di udara, tak ada siapa kacau. Dan jangan takut, langit takkan runtuh. Yang tuan-tuan kena takut ni siling ni. Jenis ni paku tak apa, jenis gantung. Tengah-tengah mayang terbelah kepala. Stadium runtuh, bangunan runtuh, kipas angin runtuh. Tapi nampak kipas angin masjid tuan-tuan ni clear. Orang perempuan pun nampak elok kot. Ada kot kipas angin. Ada setengah kipas angin tuan-tuan, setengah masjid. Bahagian perempuan tu tahap nazak. Nazak dah, berada di alam sakaratul maut. Bila kita buka switch tu, dia bunyi tu, naik. Makcik bawah tu kan khusyuk tu, la ilaha illallah, takut tu runtuh. Abang-abang jangan takut, langit takkan runtuh melainkan kiamat. Pasal apa? Allah Maha berkuasa. Ni malam tadi saat siang, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah kata jadi malam, dan malam tu berlalu tuan-tuan, kita tak rasa sakit apa. Daripada cerah nak masuk malam ni tuan-tuan, tak rasa sakit apa pun, tak payah apa-apa pun. Sekali jadi malam, duk jadi malam. Hebatnya Tuhan. Besok siang pula, wadduha pula, wal fajr. Dia mari subuh, dia mari duha. Elok matahari terbit. Subhanallah, Masya Allah. Siapa yang uruskan malam ni? Siapa yang jadikan malam? Allah Maha Besar. Sebab itu Namrud kata, aku Tuhan. Namrud kata dekat Ibrahim, Nabi Ibrahim, aku Tuhan. Aku boleh matikan orang kalau aku nak, aku boleh hidupkan orang kalau aku nak. Ialah dia raja. Kalau dia dihukum mati, tengok aku dah matikan dia. Kalau dia dihukum bebas, tengok aku dah bebaskan dia. Oh, kata Nabi Ibrahim, kalau kau kata kau Tuhan, matahari itu tenggelam belah maghrib, kau munculkan dia daripada sebelah maghrib. Munculkan dia daripada sebelah maghrib kalau betul kau Tuhan. Nganga dah.
fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal fasiqin, kata Allah. Terdiam Namrud. Kalau betul ke Tuhan, matahari tadi terbit belah situ, kau terbitkan dia balik dari situ. Matahari tadi tenggelam belah situ, kau terbitkan dia. Tak boleh buat apa. Kau Tuhan kejadah apa? Tak ada siapa yang mampu menahan dia. Allah yang maha besar. Bukan malam tu yang besar, bukan matahari tu yang maha besar. Allah yang maha besar. Allah jadikan manusia ni tuan-tuan, dia suruh tengok kita ni, wa fi anfusikum, pada diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok malam ni, hidung kita tak sama langsung. Duk ada 500 orang malam ni. Cuba tengok hidung siapa serupa. Hak rembiang, hak tegak, tak sama. Manusia cipta baju, berapa ramai baju yang serupa malam ni. Abang berdua tu depan belakang sama color nampak. Nu hak 3 orang tu, 1 2 3 sama color. Masya-Allah. Hak baju putih lagi sama color. Pasal apa? Pasal kita yang buat. Manusia tak ada idea banyak. Baju sama, piak sama. Cuba tengok di luar tu, kereta punya sama semua. Semua Myvi, King Myvi semua. Oi, nama King, langgak banjir tak jadi apa, tak tenggelam. King Myvi nama dia. Tapi yang Allah cerita, yang Allah cipta, mana sama? Hidung tak sama. Hidung orang ni macam jambu, naik jambu sikit. Mai hidung hak besar sikit lagi tu, ni orang ni Pakistan ke mana pula ni. Loh, lebarnya ini mesti Afrika ni. Loh, tegaknya ni Hindustan ni. Oh, ni pesek lagu mana ni orang Melayu ni, belah-belah Kedah ni, tak apa. Allah Ta'ala jadikan suara pun tak sama. Subhanallah, Allahu Akbar. Suara pun tak serupa. Bukan sekata dalam masjid ni, satu dunia kita boleh kenal suara dia. Ni yang ni suara siapa ni, kita boleh kenal. Urat ini bertemu urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Kita boleh kenal suara dia guna siapa. Tapi ustaz kata tak sama, macam sama tapi tetap tak sama. Manusia boleh tiru suara orang tapi bukan 100%. Sebab tu tuan-tuan kalau jemput saya ceramah, seolah-olah tuan-tuan menjemput 10 orang. Tu yang bagusnya tuan-tuan. Tuan-tuan jemput saya ni macam 10 orang mai. Tuan-tuan nak jemput siapa? P. Ramlee. Boleh panggil saya. P. Ramlee waktu muda. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Tu waktu dia kurus, melengkung badan, suara dia macam tu. Mai dia tua saya lagi tuan-tuan. Di waktu malam, lain pula kembang dia. Tuan-tuan nak ikut suara siapa? Panggil saya, minta apa? Mari menyusun seroja, bunga seroja. Lain pula tuan-tuan. Yang itu Azura. Lain tuan-tuan. Kita boleh tiru suara orang tapi tak 100%. Sebab apa? Sebab Allah jadikan berbeza-beza. Cap jari berbeza-beza, gigi berbeza-beza. Tandanya berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeza pada cap jari, gigi, DNA dan sebagainya, tetapi ada benda yang kau boleh tolong sama-sama kau. Lagi heran kita. Tulang boleh bantu tulang orang lain, jantung kita boleh jantung orang lain, buah pinggang kita boleh bagi pada orang lain, darah kita pun boleh derma pada orang lain. Subhanallah, maha suci Tuhan. Dan penyakit yang kita hadapi ni sama simptom dia dengan penyakit di negara lain. Makcik sakit apa? Oh, makcik sakit TB. TB kita sama dengan penyakit TB di India. Sama ya. So ubatnya boleh jadi sama, cara pengendaliannya juga sama, cara sembuhannya juga adalah sama. Allahu Akbar. Maha pengasihnya Tuhan, maha berkuasanya Allah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila kita tahu Allah tu maha besar, sangat hebat, dia yang mentadbir sekalian alam. Alam yang begini besar ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak payahlah kita pergi ke bulan.
Ada orang kata, ustaz, saya nak pergi ke matahari. Oi, bagus. Macam mana tu, hangat tu. Dia kata pergi belah malam lah. Tak apa. Esok main siang terbakar hang pula. Dia nak pergi ke bulan. Saya baca satu artikel tentang orang yang pergi ke bulan. 3 orang yang mendarat di bulan. Saya tak mau sebut yang Neil Armstrong tu. Depa pergi ke depa tak pergi tu kita tak payah tanyalah. Tapi saya nak tanya, saya nak cerita tentang kata-kata orang yang nombor 2 pijak bulan. Dakwa dia orang lah. Orang nombor 2 tu kata apa dalam buku dia. Dia kata bila aku tengok bulan, aku pijak bulan, aku sampai ke bulan, aku tengok ke bumi, cantiknya bumi, lawanya bumi, indahnya bumi. Di bulan tak ada apa, di bumi tu cantiknya. Ya, pergi ke bulan kejadah apa, di bumi ni lagi hidup. Benda ni Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah kata apa? Walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami yang menciptakan kamu, Allah yang menjadikan kita. Walaqad makkannakum fil ard. Dan Allah Ta'ala kata apa? Aku jadikan kamu, tempat tinggal kamu di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami jadikan di bumi ada kehidupan. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit daripada kamu yang bersyukur. Kita percaya cakap mereka, kita kata kita nak pindah ke bulan. Sedangkan Allah terang-terang jawab dalam surah Al-A'raf, kehidupan macam kita hanya ada di bumi. Apa masalah? Entah. Allah bagi tahu di bumi ni ada kehidupan. Hang boleh hidup di padang pasir, hang boleh hidup di macam bubuk, walaupun dia dimakan bubuk, hang boleh hidup. Hang duduk di gurun pun boleh. Di Kedah gurun boleh, beranak pinak. Duduk di mana? Gurun. Loh, ayam tak ada. Bayang tak ada apa kemarin banjir. Gurun mana hang ni? Gurun Kedah. Hang duduklah tang mana pun hang boleh hidup, walaupun hang duduk atas laut. Tuan ingat orang yang duduk cari minyak di laut. Baru ni saya jumpa dekat Kelantan, pakai baju uniform ni. Saya tanya, kerja di laut ke? Berapa minggu? 2 minggu ke 3? 3 minggu Ustaz. Ni nak biar kerja lah, main breakfast ni dulu. Oi, duduk tengah-tengah laut, berak, kencing, semayang, makan apa semua situ. Boleh hidup tuan-tuan. Ada orang yang hidup dalam ayak, nama dia kapal Islam. Duduk dalam ayak tuan-tuan. The man from Atlantis. Tuan-tuan pernah naik kapal Islam? Saya bersyukur pada Allah sebagai seorang pendakwah. Saya rasa saya banyak melawat dan banyak naik kenderaan. Saya naik jet, walaupun tak terbang. Naik jugalah. Dia kata, Ustaz, kalau nak merasa main naik lah, kita naik tuan-tuan, duduk bahagian belakang, pakai bang, tak boleh terbang bang, sekali dia bang, tak boleh lah, try boleh ha? Tak apa, duduk pun jadi ha? Ambil gambar viral tu pun orang percaya. Ustaz laju dah, Ustaz laju, bodoh tuan-tuan, kena tipu. Saya naik helikopter banyak kali dah. Nah, helikopter betul ya, bukan helikopter tertipu. Nah, oleh kata betul. Pergi ceramah naik helikopter tak. Pergi ceramah naik jet. Naik jet. Jet persendirian, 8 orang aja naik. Saya tanya kat tokey dia, Tok beli jet ni buat apa? Pergi Mekah. Macam mana? Nak ke Mekah? Oh. Saya kalau teringat nak sembahyang Jumaat, saya pergilah. Oh. Habis sembahyang balik lah. Oh. 4 kali Oh. Dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia naik jet sampai 5 jam sampai kan. Habis sembahyang bawa balik. Kita sembahyang di masjid macam bubuk, dia sembahyang Masjidil Haram. Kaya tuan-tuan, orang kita. Alhamdulillah saya pergi ceramah naik jet. Dan saya pernah dibawa naik kapal Islam. Duk tengok Allah tuan-tuan ni. Saya kata, Ustaz dah buat tenggelam saya tak boleh bayar. Macam mana mereka boleh berlayar dalam laut, keliling dunia, duduk dalam laut tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak perlu heran, sebab Allah kata kamu dijadikan hidup di dunia, dan di dunia ni ada kehidupan.
3-4 hari orang tanya saya dalam satu ceramah siang. Saya daripada unit ya, silakan. Seperti mana yang Datuk sedia maklum, negara kita menghadapi inflasi yang agak tinggi pada saat ini dan penurunan harga ringgit dunia Malaysia RM berdasarkan pada US dollar dan sebagainya. Kita mengalami kejatuhan nilai mata wang kita. Jadi soalan saya, kita sempena menyambut Maulidur Rasul, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagaimana menghadapi inflasi dan kejatuhan nilai mata wang ringgit? Itu soalan saya, Ustaz. Dahsyat tuan-tuan. Soalan dia, Nabi Muhammad ada ajar tak inflasi jatuh, nak buat apa? Okey, kita sekarang dia ajar, kalau telur mahal jangan makan telur. Ayam mahal jangan makan ayam, makan telur. Tengok-tengok telur pun mahal, jangan makan telur. Oh sudah, tuan-tuan nak makan apa pula, aku makan hari tu. Saya kata, saudara, cara jawapan di pejabat lain, cara jawapan di auditorium bukan boleh jawapan macam masjid, dia lain sikit. Saudara, ketika inflasi negara kita berada dalam keadaan stabil dan rendah dan nilai mata wang ringgit kita tinggi, pada masa itu siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang bagi rezeki waktu kita tengah stabil? Allah. Kalau Allah bagi rezeki pada kita waktu kita stabil, Allah juga memberikan rezeki pada kita waktu kita susah. So abang takut apa? Allah ada, Allah maha kaya, ghaniyun, hamidun. Apa yang abang takut? Kita hari ni ditakut, takut, tak habis-habis ditakut. Allah buat apa? Menurut pakar, golongan laki-laki akan pupus lagi 100 tahun. Ya Allah. Leha. Apa bang? Orang laki-laki dah tak ada leha. Macam mana? Lagi 100 tahun pupus. Ya Allah abang, macam mana nak buat ni abang? Oh, masuk waktu isyak. Astaghfirullahalazim. 1, 2, 3, 4, habis. Itulah tanda dia isyak 4 rakaat. Oh, baru tahu lah tuan-tuan. Punya lama duduk sembahyang ni. Sebab tu orang dulu-dulu kalau dia nak katok kalok tu, dia kira kalau maghrib 1, 2, 3. Ni dia pergi belasah sampai 5. Hoi, sembahyang apa? Maghrib ni. Sebab tu orang dulu nak katok kalok tu pun orang dia bukan boleh main balon je tuan. Dia kira. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya kata Allah yang bagi rezeki waktu kita senang dan Allah yang bagi rezeki pada waktu kita susah. Ya hampa duk takut dengan pakar-pakar ni pasal apa? Pakar meramalkan laki-laki akan pupus lagi 100 tahun. Hang gila ke apa kan? Dalam Quran kata Imam Mahdi sampai hari sampai Dajjal, sampai Ya'juj Ma'juj, sampai Nabi Isa. Nabi Isa tak laki. Yang Nabi Isa bunuh Dajjal, mari Ya'juj dan Ma'juj tu bukan laki-laki. Masa bila laki-laki pupus pula? Sikit-sikit nak rujuk pada pakar. Kenapa tak rujuk kepada Allah yang maha pakar? Nak rujuk di mana Ustaz? Quran. Nak rujuk di mana Ustaz? Hadis. Nak rujuk kepada apa Ustaz? Ulama. Sebab itu Allah Ta'ala kata fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ulama, ahlu zikr. Tapi hari ini orang mengatakan bertanyalah kamu kepada ahli zikri itu. Ahli zikri itu katanya saintis. Salah itu tuan-tuan. Balik buka huraian Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Ulama yang ikhlas, yang betul pada jalan Allah, tanya pada dia orang, bukan tanya pada ahli zikr. Dia bukan Islam, dia tak pernah mengaku Allah sebagai Tuhan, tiba-tiba kau tanya dia. Tak kena tu tuan-tuan. Sebab hari ni orang duk percaya pada ramalan. Benda hak tak berlaku anda ramal. Akhirnya hidup kita jadi susah. Susahnya pasal apa? Ni depa duk ramai pula ni nak mai topan belian apa semua pula ni. Banjir besar lah apa, aku takut lah, aku dah buat rumah 4 tingkat lah. Kadang-kadang kita ni ingat Tuhan ni macam tak tahu apa. Macam Nabi Muhammad ni tak tahu apa.
Sedih tengok hidup kita sekarang ni tuan-tuan. Jadi ditakut-takut-takutkan. Sedangkan kita ada Allah. Dan Nabi Muhammad dah berdoa pada Allah, ya Allah, jangan kalau timpakan umat aku satu bala yang pernah menimpa umat-umat di zaman dahulu. Allah makbulkan permintaan itu. Tuan-tuan, sampai takut laki-laki pupus, mereka pun buat filem. Buat filem tentang cerita orang perempuan, semua orang laki-laki tak ada. Kita pun terikut dengan filem tu. Sampai ada orang tanya pada saya, Ustaz, katalah dalam satu kampung tu orang laki-laki tak ada. Semua perempuan. Katalah seorang mati, siapa yang akan uruskan mayat tu, Ustaz? Hak nak gali kubur, hak nak semayang apa semua, Ustaz. Dia seorang je lelaki, dia pula mati, siapa nak mandikan dia, Ustaz? Tak ada orang lelaki apa semua, Ustaz. Takkan ada macam tu kau InsyaAllah ada lelaki ada perempuan. Dak kata lah. Saya lagi ku kata sungguh lagi. Dia kata, kita kata, kita kata balik, dia kata balik, kita kata kan. Dia kata, kita balas, kita kata balik. Duk kata, sampai tak sudah tuan. Tak apalah kak sampai zaman tu kak telefon saya. Itulah jawapan dia. Selagi mana ada perempuan, adalah zakarin wal unsa, ada laki dan ada perempuan. Allah Maha hebat. Daripada dulu sampai sekarang tuan-tuan, tak pernah serupa kita. Hebat sungguh Tuhan. Berbilion-bilion manusia Allah Ta'ala jadikan, tak pernah lapak mereka ni, melainkan mereka memilih untuk lapak. Mereka milih untuk tak mau ambil rezeki. Pasal apa? Perang. Allah dah bagi negeri yang baik, berebut harta, berebut kekayaan, jadi pelarian. Bergaduh nak rebut jadi presiden, ajak rakyat bergaduh, masuk belah sana, masuk belah sini, jadi orang kebuluran di Afrika dulu ni. Ya Allah Ustaz, tengok orang kafir tak pernah pun kebulung. Ni hak kebulung ni Somalia, lepas semua orang Islam tak tengok mangah pakai tudung nampak. Sialah depa Islam pasal apa lah, Tuhan bagi depa kebulung Ustaz lah, kesiannya mak ngah tengok Ustaz. Oh, kita pun tengok gambar tu, tengok video lah. Depa ni perang saudara sampai tak ada makanan, jadi pelarian kurus kering. Budak ni penuh dengan lalat di muka, kepala jadi besar, badan halus. Tengok mak dia pula duk nyusu budak lah. Dan lagi tu dalam kebulung tu, dan lagi tu. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kita ni hak senang lena pun tak buat apa dah. Depa dalam duk pelarian kebulung ayak tak ada, dan beranak lagi. Kita duk fikir tu otak kuning. Allah, jangan salahkan Allah. Allah dah bagi pada kamu berlian. Allah dah bagi pada Afrika berlian. Allah dah bagi pada Afrika biji besi. Allah dah berikan pada Afrika arang batu. Sumber kekayaan besar tu. Allah tak pernah zalim pada kita tuan-tuan. Wa ma zalamahumullah. Allah tak pernah zalim. Allah bagi minyak pada orang Arab walaupun ayak tak ada, tapi pasal duit banyak, mereka boleh suling ayak laut jadi ayak. Kita boleh mandi di Mekah, mandi ayak laut. Dia suling, dia buang masin tu, kita boleh mandi, boleh basuh kain bila pergi umrah, pergi haji. Punya kaya Allah Ta'ala bagi minyak pada Arab, padahal pokok tak ada. Dengan sebab minyak banyak, mereka boleh buat basuh tanah. Mereka beli tanah daripada negeri lain, bubuh dalam negeri mereka, pacak pokok, hidup pokok. Kaya terlampau. Allah tak pernah zalim. Tapi Ustaz kata Allah tak pernah bagi zalim tu macam mana dengan Bangladesh tu? Rakyat banyak pula tu miskin pula. Lah rakyat banyak tu lah kaya. Tuan-tuan pergi Singapura, berapa juta orang Bangla. Pergi ke Malaysia, berapa juta orang Bangla yang duk kerja di Malaysia. Tuan-tuan pergi UAE, berapa ramai Bangla. Pergi ke Mekah, Madinah, lagi ramai duk tolak muk. Berjuta-juta rakyat Bangladesh bekerja di luar negara. Dalam sebulan mereka hantar berapa juta balik ke kerajaan Bangladesh, masuk akaun bank mereka.
Kalau mereka hantar 50 juta rakyat Bangladesh, satu rakyat Bangladesh hantar balik ke negara mereka $100 Amerika, tuan-tuan darab 50 juta darab dengan $100 US dollar, ada berapa bilion mereka dapat. Daripada situ mereka boleh bangunkan ekonomi. Walaupun di Bangladesh tak sekaya negara Arab, tetapi mereka kaya dengan rakyat. Dan rakyat Bangladesh lah yang paling cepat sekali bercakap. Mai ke Malaysia cakap Melayu. Berapa bulan dia boleh cakap? Bagi kat dia 3 bulan. Mula-mula hijau agak, kuning agak, hijau agak, hijau ke, biru ke, semua dia tanya. Masuk 3 bulan dengan anak darah dia, kita dapat sekali tuan. Orang Bangladesh yang paling cakap bahasa Inggeris. Tuan-tuan hantar dia orang ke Canada, hantar ke Singapura, mereka fasih cakap Bangladesh pada bahasa Inggeris. Tuan-tuan tengok Bangladesh di Mekah, berapa hari dia cakap Arab. Sebab tu tuan-tuan jangan duk cakap bahasa Melayu dekat Dakar. Tak apa, saya pakai faham buat-buat ni. Tengok-tengok dia faham. Saya kerja kulim juga. 3 tahun kerja kulim. Lama orang jangan duduk borak dengan aku. Oh sudah tuan-tuan. Dia terkena kat saya lah. Saya pergi Mekah, pekerja Bangla tu main duk angkat barang apa semua ni. Kita pun cakap Arab dengan ngongang. Duk cakap Arab dengan dia pun balas cakap Arab. Lalas sekali. Ustaz, saya simpang pulai kerja 4 tahun haram jadah tiang. Yang aku duk pulau cakap Arab dengan dia cakap Melayu 4 tahun simpang pulai kerja kuari tuan. Inggeris dia boleh cakap, Jerman dia boleh cakap, Turki dia boleh cakap, Parsi, Iran dia boleh cakap, Melayu dia boleh cakap. Allah Ta'ala bagi dekat mereka tuan-tuan kemahiran macam itu. Hebat sungguh Tuhan. Allah bagi dekat tanah Melayu, minyak ada, biji ada, kelapa sawit ada. Siapa kata orang Islam ni Allah susahkan? Allah bagi kat Brunei kecil je, minyak besar. Allah bagi dekat Indon, pulau paling banyak dalam dunia, rakyat yang paling kuat bekerja, Indonesia. Allah bagi kat mereka tuan-tuan, yang hak kita tak ada. Allah bagi apa? Hak negara Islam ni semua Allah bagi nikmat. Tapi nikmat yang Allah bagi kat hang tu hang tak syukur. Ada minyak perang sama-sama sendiri, ada arang batu gaduh sama sendiri berebut jawatan, ada tanah, ada minyak, ada biji timah, kelapa sawit, getah, daripada awal merdeka sampai sekarang tak habis-habis bergaduh. Bila hampa nak jadi orang bersyukur? Allah bagi kaya lah, ambillah kaya tu, hiduplah makmur, tak nak bergaduh. Daripada awal merdeka, sebelum merdeka sampai lah, ada orang kita daripada mula beranak sampai mati tak pernah jumpa aman, gaduh. Walaupun duduk di negeri Kedah, Darul Aman tak, gaduh ya, hang ni semua geng. Pok-pok tak boleh pakai, karak Ustaz Kazim tak boleh pakai, awak piah dah, hang tak tengok tinggi hang tengok dia ceramah mana ada pakai piyah putih, songkok hitam hantarlah, songkok hitam belah. Sudah tuan-tuan, bukannya pernah basuh songkok dia. Kepiah kita basuh, tu kapek hang bila basuh, ni kapek masjid ni lah bila basuh. Hang boleh semayang pula 10 tahun tak nak basuh. Hak nu pijak, masuk jamban basah kalau lap situ. Ada tuan-tuan basuh. Kita tak pernah lap kepiah dengan kaki bila keluar jamban. Ada kita keluar jamban kaki basah, mama songkok ayah mana, nak buat apa? Lap kaki tak, mana ada tuan-tuan. Tapi hak kapek tuan-tuan ni ada, hak duk tenyeh pun ada, hak kuku cekam pun ada. Tuan-tuan main semayang sujud situ juga. Selagi mana tak ada najis, semayanglah. Selagi mana tak ada najis, pakailah semayang. Tak ada najis pakaian kamu, semayang. Saya jumpa dengan driver bas, saya turun semayang, nak naik bas tu dia tak semayang, tak turun ke bang, tak semayang. Pergi semayang, saya tunggu tak apa, saya tunggu bas, tak lari bas dia sana. Sebab saya tak ada lesen, tak dulu dia bodoh tak ada buat bas. Tak apa saya pergi semayang, saya tunggu bas, tak apa. Tak apa lah, seluar jin seminggu tak besok tak. Ada najis tak? Tak ada najis. Ada yang kencing tak? Tak ada. Tak cicak lagi tak ada. Betul pilih semayang.
Seminggu tak basuh, tak apa. Sejuta tahun tak basuh pun tak apa, selagi mana tak ada najis. Senang hidup. Itulah tuan-tuan hebatnya Tuhan. Dia menjadikan alam dan dunia. Dalam banyak-banyak alam yang besar hebat ni tuan-tuan, ada satu yang paling agung sekali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat pada sekalian alam. Nama orang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling agung sekali. Baru nak masuk tajuk, Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan, dia cerita Allah punya nak cerita. Dalam kehebatan Allah yang maha besar, Allah Ta'ala ciptakan satu manusia yang sangat hebat, namanya Nabi Muhammad. Tuan-tuan tak bangga kita jadi umat dia? Kita jadi umat Nabi yang paling agung sekali. Takkan tak tempias apa-apa keistimewaan. Takkan tak tempias istimewanya kita. Tuan-tuan tumpang satu orang besar, naik kapal terbang dia, disebabkan kita tumpang dia, naik kapal terbang dia, bila sampai negara orang lain, agak-agak kita ni kena apa? Tak kenapa. Cok pasport pun jalan, jalan. Pasal apa? Tumpang tui kita orang. Dia kami tumpang presiden kami naik satu kapal terbang begini, delegasi 300 orang dengan 300 orang, special semua tuan-tuan, special lane satu, special layanan satu, special hospitality, semuanya sama special. Pasal apa? Pasal kami tumpang presiden duduk depan sekali. Walaupun kita tukang bawa beg pun jadilah, hak bawa kotak hoi jadilah. Aku tak kenapa dah, aku lepas terus lah. Itu baru ikut presiden, baru ikut Perdana Menteri. Entah. Suatu ramai orang di dunia ni pakat nak ikut belakang tu, nak menyondoi juga tu. Pasal kok dapat kemudahan. Tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan tengok dalam televisen, waktu temu ramah orang besar, temu ramah orang besar dengan wartawan. Yang temu ramah wartawan, yang kena temu ramah orang besar. Yang sibuk siapa? Hak belakang dia tegak kepala, nak bagi masuk buat dalam kamera. Nampak? Tolak tu, kamera pusing dia ikut kamera tuan-tuan. Dia ni jakun kah? Saya kadang-kadang kesian tuan. Sudah tengok dalam berita kan, beliau ditemui pemberita ketika merasmikan. Saya tak tengok dia, saya tengok orang belakang tu tegak. Itu jenis orang besar tegak. Jenis kita orang kampung pula, jenis budak-budak. Jenis tu pula orang kampung tegak, duk ikut macam-macam kan. Tu baru dapat masuk televisyen. Bayangkan kalau boleh naik kapal terbang sekali pergi melawat luar negara, dia turun dulu, hak juak-juak ni turun ke belakang, pakai duk tunggu dah kereta bas semua nak bawa depa. Kata senang ustaz, kami dapat layanan VIP first class. Baru dunia balong. Yang Nabi Muhammad ni makhluk yang paling agung. Allah cinta pada dia, Allah sayang pada dia, sampai Allah selawat pada dia, Allah sebut dia, Allah doakan pada dia. Takkan kita sebagai umat dia tak dapat apa-apa? Sebab tu kita kena cari jalan macam mana boleh menyelit juga. Macam mana Pak Cik tadi menyelit dalam TV. Dalam bab menyelit manusia ni tak ada apa. Tuan-tuan nak masuk menyelit dalam TV, tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan buat YouTube sendiri boleh lah, keluar TV lah. Sekarang TV kita ni orang tengok YouTube. Tuan-tuan buat drama sendiri, tuan-tuan masuklah YouTube. Tu gambar atuk, tu gambar atuk, tu gambar abang, tengok TV sendiri. Apa ada TV tuan-tuan? Lah orang tak tengok TV lah. Orang jarang tengok dah. Orang duk tengok Facebook, orang duk tengok TikTok. TV pun naik pening sekarang. Pasal apa? Orang jarang tengok. Mereka pun down. Awak tengah down kata? Down lah awak sorang-sorang. Kau tak down.
Kau ada pekerjaan tu dia tuan. Down kita. Tapi kalau kita tak boleh masuk syurga, sudah. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Mu'iddat lil muttaqin kata Allah. Segeralah kamu minta ampun pada Allah. Wasari'u, cepat kata Allah. Aku nak bagi syurga pada kamu seluas langit dan bumi. Maknanya muat tuan-tuan. Tapi sayang hari ni orang kata bumi ni kecil. Allah kata syurga tu seluas langit dan bumi. Maknanya bumi ni sangat luas. Tapi hari ni orang kata bumi ni kecil. Boleh pusing sekali sampai dalam Quran kata luas, muat semua orang, melainkan orang yang tak nak masuk. Syurga ni muat untuk dimasuki, melainkan pada orang yang tak mau masuk, dia tak layak masuk. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk syurga tu muat. Syurga bukan macam masjid kita. Masjid kita ni 500 orang penuh. Kena 502 orang duduk kat luar. Cangak. Ada kosong mat? Tak ada, penuh. Atas mimbar? Atas mimbar ada. Takkan aku nak duduk atas mimbar, gila. Duduk belakang dah, duduk luar sebab tu menang lah. Nampak? Itu masjid penuh, stadium penuh, konsert penuh. Syurga takkan ada istilah tu. Tutup pintu syurga. Malaikat, ya makcik, makcik baru sampai macam bubur ni, orang masuk syurga ni. Allah, makcik lambatkan makcik, penuh makcik. Dah takkan tak boleh muat seorang kot. Makcik maju tak, makcik faham tak syurga penuh. Agak-agak ada dialog tu. Makcik tengok ada hak paling hujung tu, punggung dia betul-betul tang sliding door tu, nak tutup pun payah. Makcik tak boleh masuk, makcik nak duduk tang mana? Penuh je, nak duduk tak boleh masuk lah. Takkan tak boleh ikut malaikat, makcik mai jauh. Kalau makcik tak boleh masuk syurga, makcik nak duduk mana? Ni makcik neraka banyak kosong, makcik neraka. Tuan-tuan ingat dialog tu ada tuan-tuan? Dia boleh sebab Allah kata dah, cepat-cepat aku nak bagi hang syurga. Jadi nak bagi hang syurga kena dapat rahmat daripada Allah, kena dapat kasih sayang daripada Allah. Bagaimana nak dapat kasih sayang daripada Allah? Allah Ta'ala kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, kata Allah. Kalau kau nak dicintai oleh Allah, senang ya, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang pada engkau, Allah bagi rahmat pada engkau, Allah bagi syurga pada engkau. Maknanya kalau kita nak masuk syurga, jom ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok seronok wakil pada wakaf Quran, dia bagi pada kita 100 Quran, 150 Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah, masyaallah. Benda mukjizat yang paling besar dalam dunia ni tuan-tuan, hak masih tinggal Quran. Tapi apa ramai bila tengok Quran, dia tengok, cuba cerita kat dia tongkat Nabi Musa tu, dia tegak. Kalau dapat tongkat tu senang tak? Senang bilang kawi. Allah lah naik kereta api. Lagi ramai orang tak sewa kereta, mereka marah pula bok-bok tu. Dia kata hak sewa feri tak laku, apa tak laku, lewat kereta sendiri. Saya kalau dapat tongkat Nabi Musa tu tak bayar dah, bayar duit ayam, katok batu keluar ayam. Hui, senang, free mah dah. Tapi tak tahu tang mana tongkat dah. Duk cerita tongkat Nabi Musa. Saya Ustaz kalau jadi Nabi Ibrahim, saya minta raja bomba, tak terbakar, mesti jadi hero. Abang bomba sado. Bayangkan tuan-tuan, masuk api tak terbakar, dia kerja bomba. Seronok betul lah. Saya Ustaz kalau dapat mukjizat Nabi Isa, Ustaz, boleh hidup orang mati, boleh hidupkan, boleh ubatkan orang yang penyakit sopak, penyakit kusta, Ustaz, saya mesti jadi pawang di raja, Ustaz. Mesti ramai orang yang berubat dengan saya, kecah pula RM100 sepala, kaya.
Hang duk cerita mukjizat yang dah tak ada tu pasal apa? Hang tak mau ceritakan mukjizat yang masih hidup. Nama dia Al-Quran. Al-Quran itu boleh menyelesaikan semua masalah kau. Itulah mukjizat. Al-Quran boleh menyelamatkan kau. Itulah mukjizat. Macam mana tongkat menyelamatkan Nabi Musa, api yang disejukkan oleh Nabi Ibrahim tadi, bagaimana mereka diselesaikan oleh mukjizat. Al-Quran pun menyelesaikan masalah kita. Allah sebut dalam Quran, wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang bijak. Demi Al-Quran yang bijak. Tuan-tuan cuba tengok kita punya pengurusi majlis tadi, ustaz kita. Nah, kita orang Kedah kata, "Moi, sajak." Tu orang Kedah. Kita kata, bila masa saya tulis sajak? Sajak segak. Orang cakap lah segak, sajak. Mai orang muda sikit, "Amboi, smart." Semat tu bila hari ni pakai baju Melayu. Mai orang Kuala Lumpur pula, "Amboi, handsome-nya." Nama apa? Raihan. Oh, betul, susah nak ingat, susah nak lupa. Handsome sangat. Begitu sulit lupakan Raihan. Handsome. Dia bukan handsome bang. Dia bukan smart bang. Dia handsome. Smart lain. Smart ni pintar. Smart ni bijak. Allah kata Al-Quran ni smart. Al-Quran ni smart. Tuan-tuan panggil apa ni? Tuan-tuan panggil menatang ni smartphone, telefon pintar. Lawan pada telefon pintar, telefon bodoh. Ni pintar tuan. Atas kepala tuan-tuan tu nama dia smart TV. Tu nipis tu. Dulu kalau TV bodoh tu hak besar tu boleh hak gantung macam tu. Dia TV punya besar kembung lah, makan pak tu boroi ingat ni. Nak kena tak atas mari besar. Kalau timpa kepala, innalillah kita. Tapi bila ada smart TV, nampak tu smart TV. Siaran langsung kita boleh keluar ke situ. Khutbah Jumaat kita boleh keluar ke situ. Penerangan kita boleh keluar ke situ. Nak katok kalok 4 kali pun boleh keluar ke situ. Pom pom pom. Tu nama dia smart TV. YouTube boleh di situ. Sekarang ni dipanggil smart car. Smart car. Masya Allah. Macam mana smart car Ustaz? Start enjin. Tak payah nak pulas, tak payah nak tekan. Smart car. Hi Proton. Hello. Can I help you? Parade please. Alright. Jatuh longkang tu. Kenapa amat hang duk dalam parit macam apa? Saya nak pergi parit Perak, kereta ni tak guna, betul dia hantar parit sini. Hang ceritalah parit di Perak, yang kejadah parit dia nampak tu menonong maksud tu. Tuan-tuan, sekarang kereta pun jadi smart. Hi Proton, aircon please. Alright, sejuk tu. Hi Proton, classic please. Classic FM please. Alright. Dia tukar. Dapur pun bijak. Abang tahu tak ni, saya masuk satu hotel, gelap gelita. Saya telefon dia, saya nak ambil bilik. Okey, sila tekan nombor dot. Saya pun tekan, pintu masuk dia nombor. Orang tak ada, duk pakai macam tu. Okey, sekarang kunci, sila tekan nombor 2. Keluar kunci dia. Oh, sudah. Okey, bilik anda 204. Gelap gelita. Aku nak masuk apa ni? Hotel apa ni? Bila saya berjalan tuan-tuan, menyala satu lampu. Jalan lagi menyala satu lampu. Oi. Masuk buka lift tak ada. Bila duduk dah tu cerah. Oi. Kalau jadi mak ngah rasa balik dah. Hantu tu kan. Ustaz kira tengoklah, kita pun ambil sempuah nak kira jannah masjid. Berjalan baru menyala. Takut dengan hantu dah. Tu nama dia smart lamp. Smart electric. Dia menjimatkan elektrik. Dia akan mengikut kepada suhu badan kita. Macam aircon ni. Kalau kita ramai macam ni, dia automatik bagi sejuk. Kalau tak ada orang, misalnya subuh 5 orang je, automatik dia tutup. Oh, nampak tuan-tuan tu. Jimat nama dia apa? Smart. Tu nama dia smart.
Tuan-tuan, Allah kata Al-Quran ni smart. Okey, Al-Quran ni smart. Saya buat satu contoh, nama dia smartphone. Jadi makcik-makcik yang mana tak ada smartphone ni, besok pergi pergi kedai beli. Kita duk pakai Nokia hak bodoh tu, jatuh tak jadi apa, ikat dengan getah, punya tahan lasak Nokia tu lah. Bodoh-bodoh dia pun boleh main game ulang, ulang. Mana faham? Tak faham sudah. Janji aku boleh telefon anak aku telefon sudah. Ya apa nak mahal-mahal pasal apa? Tiga-tiga sekupang boleh. Jadi mana rasa nak beli yang smartphone pi. Besok pergi tanya Cina tu. Cina tengah ada tengok ni, tanya dia, "Okey. Ni menatang apa ni?" "Ini bukan menatang ah, ini iPhone ah." Aku tahu lah dia bukan menatang. Nama dia apa? "Ini iPhone ah, ni smartphone ah, iPhone. Ini Samsung ah, ini Samsung ah." Sekarang you ambil inilah 14. Oh, apa canggih? Apa yang canggih dia? Sekarang baru punya ada 4 kamera, satu fokus punya, satu flash. Sekarang ada 5. Dulu kalau ada 3 saja. So, jadi sekarang kalau ada 4 kamera dia jadi apa? Kalau you beli ini macam ni, gambar lebih sharp. Jadi kalau ambil gambar luka lah. Bukan luka lah, you banyak bodoh, bukan luka. Tadi you cakap banyak tajam, sharp tajam lah, luka lah. Bukan, itu gambar lagi cantiknya. Oh, canggih. Sekarang kalau you hilang, ini hilang, you tertinggal ke apa ke, pergi masjid ke, lupa, orang tak boleh buka punya. Tak boleh buka ni punya canggih punya. Sekarang kalau dia balik rumah, you check sama komputer, dia kasih tahu mana itu handphone dia. Tengok rumah tu imam, dia boleh tahu. Oh, canggih. Tak apa, ambil buat main. Beli sebiji, duduk atas TV, sambil duduk tengok TV, duduk proses tengok. Duduk tengok isteri main, melenggang. Tak ayak kopi tu. Abang duk tengok menatang apa? Isteri kita duk tanya, abang duk tengok menatang apa? Ini bukan menatang mah, ini iPhone. Dia ulang balik hak tokis pun. Tahu lah handphone tu nama apa? Ini ya iPhone. Canggih sangat kau yang abang beli. Sikalang ada dia ulang balik sikalang. Loh. Tapi tuan-tuan, singkat pun tak ada. Singkat tak ada, apa pun tak ada. Lepas dia terang kat isteri dia pun angguk, boh dalam kotak putih balik, boh atas almari. Sekarang nampak tak handphone tu bijak ke tak bijak? Bijak tak? Tak bijak. Pasal apa? Pasal tak pakai. Allah kata Al-Quran tu bijak, dia boleh selesaikan masalah awak. Bila tak pakai, nampak bijak? Al-Quran hanya letak atas almari, tak pakai. Bila nak selesaikan masalah? Nabi kata dah, aku tinggal kepada hampa ni 2 benda, Quran dan hadis. Hang pakailah 2 benda ni. Ekonomi ke, politik ke, sosial ke, masyarakat ke, keluarga ke, kehidupan kamu ke, dunia ke, akhirat ke, Quran dan hadis. Bijak Al-Quran boleh selesaikan masalah. Tu yang Nabi tinggalkan pada kita. Tapi bila kita nak rasa sedapnya, tuan-tuan, kalau kita tak pakai, kita tak pakai Rasulullah, macam mana kita nak rasa sedapnya Rasulullah? Saya duduk isi minyak dekat dengan Allahu Akbar, baru ni saya ceramah di Bangsar. Duduk isi minyak di Bangsar tu, saya tengok orang ni naik BMW 7 Series, yang ni 400S, 400 Mercedes. Saat lagi mai satu orang pula, amboi nombor cantiknya. Saya duk tengok aja, kereta semua canggih-canggih. Harga 1.2 juta orang dah. Kayanya orang kita ni. Kereta saja juta entah ni. Tapi kalau tuan-tuan beli kereta tu, tuan-tuan tak pakai, bila tuan-tuan nak menikmati kereta? Kata hang beli kereta hang 500,000 tak pakai. Malah ada rumah. Pakai orang dekat lagi senang lah.
parking semua senang. Itu tak rasa sedap macam mana? Mereka kata kereta kan sedap sangat. Tak tahu aku tak nak naik sedap-sedap tak. Bila nak rasa sedap hidup kalau kita tak mengamalkan sunnah Nabi SAW? Orang yang merasakan lazatnya tuan-tuan hidup dalam dunia ni hanya apabila dia ikut sunnah Nabi, dia ikut ajaran Nabi, baru dia rasa sedap. Kita tak rasa sedap sebab kita hari ni tak ikut Nabi. Nabi menyatukan Aus dan Khazraj menjadi Ansar, menyadarakan Ansar dan Muhajirin jadi umat Islam terbaik. Nikmatnya hidup mereka. Daripada berperang mereka jadi bersaudara, daripada bergaduh mereka jadi adik-beradik. Bila mereka dah sepakat, mereka membina sebuah negara yang terbaik. Sebab itu duduk di Madinah sedap, seronok. Kita hari ni tak rasa seronok walaupun sama-sama Islam. Tengok jiran sebelah meluat kuat. Abang tak panggil dia kenuri kahwin. Dulu dia panggil kita. Taklah cik tanya, abang tak panggil ke kenuri kahwin anak kita kat dia? Aku tanya hang balik, ada dia panggil kenuri dia? Ada tu kat kita? Tak. Itu macam apa aku nak panggil dia? Suara halus tu, kerja nak bergaduh pun yang tak. Itu dia pun kat kita. Ni kita balas balik. Anda ingat lagu Salomon? Ada ubi, ada batas, ada hari boleh ku balas. Alah aku nak balas. Di mana nikmat persaudaraan dalam Islam tu? Innamal mu'minuna ikhwah. Ni kita duduk sempit-sempit dalam masjid ni. Tengok-tengok sebelah kita lapang cantik, boleh ku menyandar tak? Tiang terlepas kat orang dah. Nyandar lapang sikit menjadilah. Tengah duduk menyandar tangan tu, mai paklung mana tu, mai duduk sebelah dia. Kita pun tengok kali tangan. Mai juga bewak ni. Bewak dia panggil tuan-tuan. Bila nak rasa seronoknya hidup? Kita bergaduh. Nabi Muhammad membawa kasih sayang. Kita hari ini daripada muda sampai janggut putih gaduh pasal politik. Depa bergaduh cermin hitam tak? Depa bergaduh rumah banglo tak? Kita tuan-tuan bergaduh jamban duk cangkung daripada dulu sampai kelak. Duk cangkung tu tak mau tukar zaman duduk pada hagau. Bila dah habis berak tu teriak panggil isteri. Mai akik aku dah, oi. Dia panggil bini dia, mai tarik dia. Tak leh bangun. Abang oi, tukarlah tanah duduk, abang tu gauk, kaki pula masuk besi. Dia kata mana ada Nabi tanah duduk? Betul, tapi Nabi tak ada besi kat kaki. Abang tu aksiden besi 4 batang bang oi. Larat apa nak duduk menerak berak terus kat ni bang oi. Yang kita ni nak tukar tandas pun tak mampu, duk bergaduh. Yang depa pergi cuti luar negeri, musim sejuk jalan, musim panas jalan. Kita nak pergi Langkawi pun tak mampu. Nak pergi Langkawi pun tak mampu. Habis-habis kuat Sungai 2 cari mi udang. Tu pun bangga habis dah. Balik kampung mai mana? Apa kena mi udang? Lah bangga ya mak mi udang. Orang lain pergi ke Afrika atau Trika semua ada pergi. Kita nak bergaduh pasal apa? Besok malaikat tanya dalam kubur, man ikhwanuka? Hey, siapa saudara kamu? Saudara saya orang Islam. Agak-agak malaikat kata apa? Dia menggelak tak? Tak ada lah gelak, saya tambah lah. Macam aku tak tahu. Hang 4 hari, 40 tahun, 4 bulan tak cakap dengan jiran sebelah. Hang kata saudara hang sama-sama Islam hang. Dengan jiran tak cakap pasal ayam. Ayam berak atas sik mutuk. Dia kata saya tak marah, tak nama pun binatang, tak marah siapa. Betul? Tak, kalau dia dah berak, apa salahnya usah ayam tu pergi basuh tak? Nah, elok tak? Mu cerdik je ayam tak? Pasal ayam bergaduh, pasal anak kecil teriak bergaduh, pasal jalan bergaduh, pasal ayat cak bergaduh. Mana dia semangat Rasulullah yang sepatutnya kita buat? Innamal mu'minuna ikhwah.
Mana dia perasaan Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Nabi Muhammad ni cukup susah hati kalau kita ni susah. Nabi Muhammad cukup jaga kita, dia tak nak bagi kita susah. Berapa ramai kita yang mendoakan sama-sama Islam. Bila dengar orang sakit, padan muka. Dengar budak aksiden, padan. Mari laju sangat, padan. Besok dia pula padan. Tak boleh ke tuan-tuan kita tolong menolong, kita hidup di macam bubuk ni dengan penuh kasih sayang, ambil berat sama-sama kita, bagi tahu siapa sakit, ziarah, tolong yang susah. Barulah kita rasa nikmatnya sebagai umat Nabi Muhammad. Kami hidup berkasih sayang. Ya Allah, seronoknya. Ni kita mendoakan orang, suka dia jatuh, suka dia susah, suka dia sakit, suka dia miskin. Tak kena tuan-tuan. Di mana yang kata cubit paha kanan, sakit paha kiri? Islam mengajar kita perpaduan, kasih sayang, bukan bergaduh, tak cakap benci membenci. Saya cakap macam ni tuan-tuan sebab saya rasa saya kena tuan-tuan. Saya sebagai pendakwah, saya kena rapat dengan siapa saja. Sebab saya berdakwah. Tapi orang tak faham. Bila saya rapat dengan ni, nah, dia belah sana. Mesti belah sana. Bila kita pergi belah sini pula, itu ada apa-apa. Payah tuan-tuan. Tapi saya peduli apa? Sebab kerja saya ialah berdakwah. Saya ikut cara Rasulullah, dakwah saja. Sampai budak kecil, sampai budak tua. Saya tak pilih. Dengan budak-budak TikTok saya kawan, Facebook saya kawan. Yang lain paling ramai TikTok. Tadi saya salah dengan orang budak TikTok di bawah. Saya tanya ni siapa? Stopper lah. Tak. Laju dia kata tak mengaku stopper kan. Jadi kita kawan. Bila kita tunjuk kasih sayang, Masya Allah. Jom tuan-tuan kita buat balik macam dulu-dulu tahun 60-an, macam 70-an, 80-an. Orang kita hidup dengan penuh kasih sayang. Tapi hari ni semuanya masalah. Hak politik satu masalah, yang pahaman satu masalah. Nak ke mana ni? Ceramah maulud. Nabi buat lah maulud. Hak jenis tu lah. Hampa ni lah. Nabi tak buat, hampa buat apa lah. Hampa dia raplah. Nabi tak buat apa, buat apa ni semua bid'ah, neraka semua. Dia kata pula hak jenis tu pula. Mai jumpa Tok Imam, pasal apa buat kunut, bergaduh pula. Hang kunut hang tikai benda sunat, nak baca tak baca sudah. Tak, Nabi tak buat. Hak Nabi tak buat, kami buat, hang bisin. Hak Nabi buat, hang tak buat, hang tak bisin pula. Nabi buat, tapi hang tak buat. Pasal apa? Tak kata bid'ah. Nabi tiap-tiap pagi sembahyang subuh di masjid berjemaah. Hang tidur di rumah, hang bid'ah. Nabi tak pernah subuh tidur di rumah melengkok sampai pukul 7. Yang tu bid'ah. Yang tu lain lah. Yang tu pasal kena kat saya dak. Dak pula pada otak. Yang Nabi buat tiap-tiap hari, hang tak buat, hang tak kata tak apa. Mailah sembahyang di masjid. Nabi tak pernah miss di masjid. Hang petikai kami yang kami buat kunut. Pernah tak Nabi buat kunut? Pernah. Habis tu salahnya apa? Masalahnya Ustaz buat tiap-tiap hari. Nabi bersedekah tak? Ya. Adakah tiap-tiap hari Nabi sedekah? Tak juga. Kalau saya tiap-tiap hari bersedekah, salah tak? Yang salahnya tiap-tiap hari korban. Buat apa Ustaz? Korban. Bila korban? Bulan Rabiul Awal ni lambat lagi Zulhijjah ni Ustaz. Yang tu baru salah. Tiap-tiap hari bersedekah. Silakan jumpa ni sedekah, jumpa ni sedekah. Adakah Nabi Muhammad bersedekah setiap hari? Apa salah kita buat? Jadi jangan hang cepat kata benda yang pernah Nabi buat, hang boleh buat. Apa yang tu pun menjadikan kita bergaduh. Daripada bergaduh pasal politik, bergaduh pasal ayam berak atas kusyen, sampai bergaduh bab bid'ah. Lama-lama orang kita jadi kecil. Orang kita jadi kecil, semayang pun tak ramai, kekuatan pun tak ada. Dulu kita ramai main semayang lah, susah. Nak tunggu ceramah macam ni baru ramai balik. Tu pun orang tak suka.
Tak suka apa? Dah, dia tu belah mana? Lemah. Dia duk kira belah. Saya jawab, boleh belah. Ustaz belah mana tak? Boleh belah. Ustaz ada peti tak? Ada. Peti apa tak? Tapawai. Ustaz ni geng mana? Saya tak ada geng. Saya geng Islam. Siapa Islam? Geng saya. Duk kira geng-geng ni hang budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan nama ni. Orang nak ikut Rasulullah berkasih sayang, orang nak cinta Rasulullah supaya Allah cinta pada aku nak masuk syurga. Saya kan sihat tuan. Tapi bila dapat mikrofon sihat. Ni dapat menatang ni sihat. Ada orang tanya pula Ustaz, jadi mikrofon tu kalau kat Ustaz kata ubat kan, dia kena rebus dulu Ustaz. Masya-Allah. Minta kat Tok Imam buat balik dia rebus Ustaz ni. Bodoh tu. Maksud kita bila saya suka dia menyihatkan. Dia menyihatkan. Isteri saya kata apa? Abang rehatlah. Mama takut abang ni tak berhenti langsung. Tak berhenti langsung ceramah. Besok pagi saya di Masjid Al-Amin Tambun. Pukul 3 petang siaran khas di RTM Maulidur Rasul. Malam saya di Bota Perak. Subuh pagi besok hari Isnin, subuh esoknya itu tanyalah Ustaz TV3 siaran langsung. Habis tanyalah Ustaz pukul 10 di Selayang. Habis di Selayang di masjid Abdullah Fahim Kepala Batah. Habis masjid Abdullah Fahim Kepala Batah, patah balik TV3 6.30 pagi tanyalah Ustaz siaran langsung. Lepas tu saya tak ingat jadual saya tak mana. Tuan-tuan tengok dengar pun tuan-tuan jadi pening. Isteri saya kata, abang rehatlah. Abang pun ada sikit jantung. Abang ada kencing manis. Abang tak sihat. Saya kata, mama, orang panggil. Bila orang panggil, abang pergi. Sebab abang tiru sifat Nabi. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tugas Nabi itu apa? Wada'iyan ilallah biiznih. Allah sebut dalam Al-Quran kan, tuan-tuan boleh buka Al-Quran tu, inna ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira kan. 5 tugas Nabi lah. Saya kata, saya ni da'i, saya ni pendakwah, saya mengajak orang untuk masuk syurga. Walaupun saya belum tentu untuk masuk syurga, tapi saya berusaha untuk jadikan amalan saya ni masuk syurga, dan saya nak ajak orang-orang yang dengar ceramah saya ni pun masuk syurga, dan kita sama-sama pakat lari daripada neraka. Itu target saya. Pasal apa yang abang susah payah pasal orang, pasal Nabi pun bersusah payah pasal kita. Nabi lagi bersusah payah pada kita, padahal Nabi tak kenal pun kita. Abang nak tiru macam Nabi, sanggup bersusah payah pada orang lain, walaupun saya tak kenal pun orang dia macam bubuk. Saya tak kenal pun, tetapi kita kenal atas dasar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila saya buka ayat tu tuan-tuan, Allah, ayat ni walaupun dia kena tentang Nabi, tapi dia kena pada kita. Syahidan mubashiran wa nadhiran. Besok di hari kiamat Allah tanya, Nabi pun Allah tanya, semua orang akan ditanya, kenapa kamu bergaduh waktu hidup dalam dunia? Tak ada siapa pun. Bapak saya tak ajar pun bab semayang, pak pun dia cah tuan-tuan. Awak hang tak semayang, pak tak ajar pun. Mak hang, mak pun tak ajar, depa je semayang, aku tak semayang. Dia tanya, oh, hang tak pergi sekolah? Cikgu pun tak ajar. Cikgu ajar apa? Tak tahu. Cikgu ajar main bola, hari-hari cikgu tidur. Hari itu ada Ustaz Kazim main masjid, dia tak habang pun semayang wajib. Ustaz Kazim pun dia cah tuan-tuan. Siapa nak tolong kita kalau kita tak pernah buat? Sebab tu Allah Ta'ala kata ada seorang manusia akan jadi saksi pada kamu.
manusia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kamu akan menjadi saksi pada umat yang lain dan Nabi Muhammad pula akan jadi saksi pada kita. Masya-Allah. Jadi kita kena cari jalan. Macam mana Nabi Muhammad boleh tolong kita? Dia ni dulu, dia ni selawat kat aku, dia ni meziarah kat aku, dia ni mengajak berkasih sayang, dia ni nak buat sunnah aku. Jadilah tuan-tuan, supaya Rasulullah kenal kita di hari kiamat, kita dapat tumpang tui sudahlah. Nama tumpang tui itu namanya ialah syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kita suka dengan Maulidur Rasul, suka dengan aktiviti dalam program Maulidur Rasul, itu sebagai tanda kita cinta pada Nabi dan Nabi jadi saksi atas kecintaan itu. Kerana menyukai Nabi juga perintah Allah. Tuan-tuan boleh buka di dalam surah Yunus ayat 58. Bila kau suka dengan Nabi sebagai rahmat daripada Allah, itulah benda yang lebih berharga daripada isi dunia yang kamu kumpulkan. Buka surah Yunus ayat 58. Allah Ta'ala kata apa pada kita? Allah sebut tu, qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Dengan kelebihan daripada Allah, dengan rahmat daripada Allah, bergembiralah kamu. Ulama tafsir kata bifadlillah, ilmu Allah, wa birahmati, rahmat itu ialah Rasulullah. Dua benda ni bila dapat kepada kamu, hendaklah kamu bergembira. Falyafrahu. Sebab tu malam tadi saya di Taman Kosas di Ampang dalam majlis cinta Rasul. Saya pun tak kenal Habib Habaib punya banyak Habib Tok Syekh mana tu. Semuanya Habib belakang. Saya seorang tak Habib. Tak leh semua sorban, ridak apa semua. Saya berceramah lah keji baju betik entah. Ni mana punya buat-buat ni. Saya kata dalam hujan ke, penat ke, letih ke, saya datang sebab saya hari ni nak seronok dengan Nabi saya. Apa dalil yang saya nak seronok dengan Nabi saya? Sebab Allah suruh. Apa dalil dia? Buka dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58. Hari ini hari apa? Hari ini adalah hari kelahiran Rasulullah, ulang tahun Rasulullah. Adakah umur Rasulullah ni sia-sia? Adakah umur Nabi Muhammad ni tak ada nilai? Adalah kelahiran Nabi, adakah kelahiran Nabi tidak ada nilai? Kelahiran Nabi sangat bernilai. Umur Nabi sangat bernilai. Mati Nabi pun bernilai, tuan-tuan. Segala benda yang berkaitan dengan umur Nabi sangat mulia. Ada dalil tak Ustaz? Ada dalilnya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratim ya'mahun. Demi umur kamu wahai Muhammad, Allah bersumpah demi umur kamu wahai Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad mulia, tuan-tuan. Yang tak mulia kita. Jadi jangan kita duk petikai orang duk sambut maulud. Sebab umur Nabi bermula daripada beranak tu, umur dia dah. La'amruka, demi umur kamu wahai Muhammad. Kalau Allah memuliakan umur Nabi Muhammad sampai Allah letakkan sebagai ayat bersumpah, takkan kita tak boleh meraihkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Ada orang yang tanya ni, Ustaz, dia nak macam mana kalau orang kafir niat nak masuk Islam tapi dia meninggal terlebih dahulu tanpa mengucap dua kalimah syahadah? Tuan-tuan boleh buka enactment syarat-syarat mengucap. Nombor 1, dia kena mengucap. Okey, nombor 2, dia mengucap dengan kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga, tuan-tuan, bila dia tak reti nak mengucap, dia bisu ke apa ke, dia buat satu perlakuan, pengakuan bahawa dia tu Islam. Kalau tak boleh cakap bisu ke, pekak ke, apa benda kan, lidah terbakar ke apa ke, ada perkataan dan amalan dia. Selagi mana dia tak mengucap, macam mana kita nak kata? Saya jumpa 2 orang artis macam ni, artis bukan Islam. Duk dengar ceramah saya, duk ikut sampai ke mati, tak mengucap, nak kata apa? Hidayah di tangan Allah. Tak mahu kita kata, mainlah mengucap, tunggu dulu lah. Saya memang suka Islam, saya suka Ustaz, saya suka. Tu kan main dah, saya ajar mengucap, mai ikut saya la ilaha illallah. Ajak je dia mengucap, tak mahu dah sampai ke mati. Nak kata apa? Okey, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu akbar, subhanallah.